بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك الأعظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala atas kelapangan waktu yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita di antara maghrib dan isyak. Dan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, maka dikatakan inilah waktu emas bagi mereka. Kalau pelajar hafiz tu, antara maghrib dan isyak lah waktu mereka nak hafal Quran. Waktu emas bagi mereka untuk hafal Quran. Dalam masa 1 jam ni, dia orang akan hafal Quran waktu maghrib. Lepas subuh nanti, dia orang akan semak dengan guru dia. Begitu juga orang yang belajar kitab, belajar alim, antara maghrib dan isyak lah waktu mutalaah yang paling baik dan murajaah. Mereka akan mengaji sungguh-sungguh pada waktu itu. Sebab itulah, antara waktu dan maghrib, kalau kita tengok mana-mana masjid surau letakkan kuliah, iaitu dia nak ambil waktu yang manfaat, supaya di antara dua waktu salat, waktu maghrib dan isyak, di tengah-tengah tadi diisikan kelapangan, dan kemudian waktu yang manfaat tadi dapat diamalkan dalam kehidupan, kemudian dapat bawa balik pada rumah, sampaikan kepada orang rumah kita juga, ahli keluarga kita. Tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung kuliah pengajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Iaitu kita masih duduk dalam tajuk sabar, bahagian sabar. Hadis yang kita akan bacakan hari ini iaitu hadis daripada Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berdua meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya berbunyi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syawkatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidak adalah sesuatu yang menimpa orang Islam itu min nasabin, merujuk kepada keletihan. Kalaulah suatu keletihan itu kena pada seorang Islam tadi, begitu juga suatu kesakitan. Kalau orang Islam itu kena sakit, begitu juga satu kerunsingan. Wala hammin, merujuk kepada kerunsingan, seorang itu kena runsing, kerisauan dan sebagainya. Wala hazanin, begitu juga kesedihan. Wala adhan, merujuk kepada sakit hati disebabkan orang mengata dan sebagainya, yang boleh sampai kepada dia sakit hati. Wala ghammin, sedih, ini pun merujuk kepada kesedihan juga disebabkan sesuatu perkara yang menimpa. Hatta syaukatu yushakuha, sehinggalah duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Maknanya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu, orang Islam ni walaupun dia kena runsing disebabkan fikir dia berbagai, maka dia runsing, risau. Kerisauan dia bukan satu kerisauan yang tidak berbalas. Bahkan kerisauan dia Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran. Antara ganjarannya iaitu antara asbab keampunan dosanya. Begitu juga orang Islam, bukan saja dia runsing, bukan saja dia letih, bahkan kalau dia sakit pun sama juga, pun asbab keampunan untuknya.
Seorang yang risau, seorang yang sedih, dia sedih. Sedih ni ada dua. Satu, sedih sesuatu yang menimpa ke atasnya. Tak kiralah bala ke ujian ke musibah yang kena atasnya. Dia sedih disebabkan tu. Dalam istilah bahasa Arab dipanggil gham. Orang yang sedih terhadap sesuatu yang menimpa ke atasnya. Satu lagi hazan, iaitu sedih juga, tapi sedih atas kehilangan sesuatu. Anak meninggal, kan? Ayah meninggal, kakak meninggal, kan? Orang-orang yang terdekat yang dia kasih meninggal, maka dia sedih. Maka sedih ni dipanggil hazan. Adakah sedih tadi tidak terbalas? Tidak. Sedih tadi pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih tadi asbab keampunan dosa-dosanya. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kamu nak tahu kalau duri menusuk kamu, maknanya duri menusuk sekejap je. Rasa sakit duri menusuk tu. Itu pun menjadi asbab keampunan juga. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bayangkanlah tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat orang Islam tu dia kena terima, dia kena beriman dengan Allah, beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia persoalkan, maka tidak ada apa-apa bagi dia. Bahkan kerunsingan. Bahkan satu lagi asbab keingkaran dia kepada rukun iman yang keenam, iaitu takdir kepada baik dan buruk. Sebab itu orang Islam bila tertimpa je satu musibah pada dia, tak kiralah bentuk dia risau ke, ataupun dia sakit ke, ataupun dia sedih ke, dia terus terima bahawa ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi bayang tuan-tuan demikian SWT. Tapi perlukan sabar. Sebab itu kita duduk dalam tajuk sabar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa hadis ini duduk, dia letakkan dalam tajuk sabar. Kenapa? Sesuatu yang berlaku ni syaratnya dengan sabar. Kalau tak ada sabar, tak ada apa. Bukan saja tak diampun, bahkan kalau dia ada petikan tadi akan menambahkan dosa dia. Sebab itu tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan risau. Apa saja yang menimpa kita, sama ada baik, baik dari segi sakit ataupun baik dari segi sedih, kerunsingan dan sebagainya, kalau kita sabar, kita menerima bahawasanya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi asbab keampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis seterusnya, tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aqu wa'kan shadida. Qala ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajrain. Qala ajal, dhalika kadhalik. Ma min muslimin yusibuhu adhan syawkatun fama fawqaha illa kaffara Allah biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa sakit. Nabi berpaling sekejap kiri, sekejap ke kanan disebabkan sakit demam. Tuan-tuan, bila kita tengok orang yang demam panas, kadang-kadang dia tak boleh duduk untap. Sekejap ke kanan paling, sekejap ke kiri paling, sebabkan demam yang kuat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah kata pada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku dapati kamu ni kena sakit demam ni. Sakit yang sangat betul. Betul-betul sakit ni nampak. Maka Nabi SAW bagi tahu, ajal betul, dia memang betul. Sungguhnya aku terkena sakit ni sebagaimana sakit kamu dua orang lelaki. Bayangkanlah dua orang lelaki itu, dua orang punya sakit, dimasukkan dan diletakkan kesakitan dua orang tadi pada Nabi SAW. Seolah kalau Nabi sakit ni umpama dua orang punya sakit. Nabi nak tanggung dua orang punya sakit. Tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bagi tahu, ya, macam dua orang kamu punya sakit. Terus Nabi bagi tahu. Terus Abdullah bin Mas'ud tanya, adakah disebabkan
Demikian itu Allah SWT akan beri kamu 2 ganjaran. Maknanya bila dah double, 2 orang punya sakit, maka Nabi akan dapat 2 ganjaran. Kita 1 sakit, 1 ganjaran. Nabi 2 sakit, kan? Nabi sakit dan bersamaan dengan 2 orang, maka dapat 2 ganjaran. Maka ya betul, Allah SWT nak beri ganjaran pada Nabi sudah tentu lebih. Bila lebih, sudah tentulah dia punya ujian dia lebih. Maka Nabi SAW beritahu ajal, zalika kadzalik. Ya, begitulah. Begitulah. Ma min muslimin, tidaklah ada di kalangan orang Islam ini yang tertimpa padanya satu kesakitan. Kalau orang Islam, mana-mana orang Islam yang terkena kesakitan, walaupun syaukah, syaukah merujuk kepada duri, walaupun duri, fama fauqa, ataupun lebih daripada tu. Orang kata perumpamaan yang lebih rendah daripada duri sekalipun, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, melainkan Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sebab pengampunan dosa. Kemudian bukan saja Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dosa 2. Tuan-tuan demikian ada Allah SWT. Satu sayyi'ah. Sayyi'ah merujukkan kepada dosa-dosa yang kecil. Wa dzunub, dosa-dosa yang besar. Wa huttat anhu dzunubuh, kemudian dosa-dosa yang besar. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pokok menggugurkan daun-daunnya. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT semua duduk dalam bab sabar. Hatta Nabi SAW sendiri, kita tengok hari ni kita kena sakit, sedangkan Nabi SAW pun sama, diuji juga dengan sakit. Nak bagi tahu Nabi ni adalah manusia. Nabi hidup macam kita, Nabi minum, makan pun macam kita. Nabi pun ada keluarga macam kita. Nabi pun ada sakit juga. Tapi dalam keadaan sakit tadi, apa yang Nabi ajar pada kita? Itu orang sakit adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam satu hadis sebutkan, iaitu ayat kursi. Wahai hamba-Ku, kenapa kamu tak nak ziarah aku? Wahai hamba-Ku, kenapa kamu tak nak ziarah aku? Maka dalam ayat kursi tadi, hamba tadi menjawab, ya Allah, bagaimana nak menziarahi kamu sedangkan kamu Rabbul Alamin? Maka Allah SWT jawab, tidakkah kamu dapati si fulan tu sakit? Apabila kamu ziarah dia, maka kamu akan dapati aku di sana. Merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat dekat. Sebab itu salah satu cara untuk kita minta apa? Minta doa, iaitu doa dengan orang yang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, bukan sahaja kita dapat rahmat Allah, bahkan cara untuk kita nak doa kita makbul, kita minta orang sakit dia doa pada kita. Kenapa tuan-tuan demikian Allah SWT? Pada waktu tu rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Kemudian tuan-tuan demikian Allah SWT, daripada hadis ni kita tahu sakit kita hanya satu orang punya sakit saja, tapi sakit Nabi 2 orang punya sakit. Sakit Nabi 2 kali ganda daripada kita, 2 kali ganda daripada umat. Kenapa Allah SWT bagi 2 kali ganda sakit Nabi daripada umat? Kerana Allah nak beri pahala lebih pada Nabi. Begitu juga orang yang seterusnya yang ikut Nabi SAW, makin dekatlah dia ujian-ujian dan juga ujian dia bentuk kesakitan dan sebagainya akan dihadapi oleh orang tersebut. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku sangat cinta pada kamu, aku dekat. Nabi bagi tahu, betul ke? Kenapa orang yang ikut aku ni adalah orang yang akan sedialah menunggu susah payah yang akan datang pada kamu. Apa Nabi bagi tahu macam tu? Nabi nak bagi tahu pada sahabat supaya kamu kena buka hati kamu untuk hadapi susah payah tadi. Susah payah dia apa? Mujahadah. Kenapa tuan-tuan demikian SWT? Amalan yang ada dalam agama ni bukan satu benda yang kita nak tengok, susah ke? Bukan satu benda yang susah sebenarnya. Benda yang senang. Tapi perasaan tadi membuatkan untuk kita susah amalkan. Perasaan tadi dia menimbulkan satu benda yang susah untuk kita amalkan. Contoh, bukan susah pun nak datang sembahyang maghrib. Tak susah pun. Kalau kita tengok apa lama pun sembahyang maghrib, tak lama. Begitu juga bukan susah untuk datang sembahyang isyak. Tak susah pun. Berapa lama waktu untuk sembahyang isyak? Tak lama. Bukan susah untuk maghrib. Bukan susah untuk subuh. Tak susah.
Tak memerlukan masa yang lama pun untuk kita tunaikan perintah Allah. Terutama sekali sembahyang 5 waktu tak lama. Tapi apa yang menjadi lama tuan-tuan bukan semata perasaan kita. Ish, lama. Perasaan kita yang rasa. InsyaAllah perasaan kita yang rasa. Kenapa tuan-tuan bukan ada Allah SWT? Kerana hati kita dipenuhi dengan rasa cinta duniawi. Rasa cinta dunia dah penuh dah. Sehingga kita rasa berat dengan amalan-amalan agama tadi. Padahal kalau kita tengok, kita duduk depan handset, tengok WhatsApp, kita belek-belek pun dah setengah jam. Belek-belek 1 jam apa masa. Tapi tuan-tuan demikian ada Allah SWT. Perasaan tadi satu ujian. Kita nak buat baik, seorang yang ada duit, nak keluarkan sedekah. Nak sedekah ni. Padahal sedekah bukan banyak pun, RM1, RM5, RM10, tak banyak pun. Tapi dia nak keluar tu dia fikir 2-3 kali. Tapi untuk dunia dia, bak makan ke apa ke, jom kita pergi restoran. Berapa kena bayar? Kat 100 kena bayar. Tak ada masalah. Kemudian pergi dekat tempat hiburan. Berapa kena bayar? 50, 100 kena bayar. Tak ada masalah. Apa yang nak keluar untuk sedekah tadi, ini satu suruhan. Allah SWT perintah. Dan di akhirat sana nanti pun banyak orang yang akan menyesal kenapa lah aku tak sedekah dulu. Banyak orang yang menyesal kenapa aku tak sedekah. Dan dikatakan apakah amalan soleh? Amalan soleh antara salah satunya adalah sedekah. Banyak orang yang pergi, dia kata kenapa lah aku tak banyak sedekah dulu. Kalau aku banyak sedekah, aku akan masuk di kalangan orang yang soleh. Tuan-tuan demikian ayat Allah SWT, benda yang mudah. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid, bukan susah pun untuk kita niat iktikaf, ataupun bukan susah pun kita nak buat amal. Tapi perasaan kita, itu yang menjadi. Sebab itulah perasaan ni wujud pada zaman sahabat. Tapi sehinggalah seorang terdapat korbankan perasaan untuk tunduk pada agama, maka pada waktu itu mudahlah dia. Inilah tertib para Nabi dan para sahabat. Mereka korbankan perasaan dia untuk agama tadi. Jadi kalau betul kita nak ikut Nabi dan para sahabat, maka korban perasaan perlu dibuat. Kita nak kalau boleh keinginan kita macam ni, nafsu syahwat kita nak macam ni, tapi kita tahan, kita bawa agama nak macam ni. Kita dahulukan agama tadi. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT, itu perlukan apa dia? Perlukan kesabaran. Dan tiap-tiap perkara yang sabar tadi atas sesuatu kerunsingan ataupun sakit ataupun kesedihan, semuanya Allah SWT akan balas melalui ganjaran apa dia? Keampunan dosa. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang keampunan, banyak ampun dosa. Nabi kata buat ni ampun dosa, sabar ampun dosa, walaupun sakit ampun dosa sebagainya. Kenapa keampunan dosa? Apa perlunya ampun dosa ni? Cuba bagi tahu kalau buat ni dapat syurga, buat ni dapat kereta, buat ni dapat ni, buat ni. Tuan-tuan demikian ayat Allah SWT. Keampunan dosa ni sangat penting. Kenapa? Di belakang keampunan tadi ada segala-galanya. Kalaulah kita ni seorang pesalah, seorang mujrim, seorang yang zalim, di hadapan Allah apa yang kita nak minta? Dengan penuh kesilapan dan kesalahan, nak minta apa? Cuba tanya dengan orang yang buat salah, orang yang buat jenayah. Dia pergi depan raja, berani nak minta dengan raja? Dah dia sendiri salah. Cuba dia tak ada buat salah. Sebab itu kalau kita nak jadi orang syafaat kita pun, kita nak tengok orang tu ada buat salah tak. Tak kiralah orang tu di pangkat apa, kedudukan apa ke, politik apa ke, apa sahaja. Kalau dia ada salah, dia malu. Ya. Kalau dia tak ada salah, baru. Orang pun nak juga duduk dekat dengan orang yang tak ada salah. Bahkan orang nak jadi, kalau boleh orang yang tak ada salah ni, biar dia jadi syafaat kita. Bayang. Sebab itu keampunan Allah SWT ni sangat bernilai. Kalau kita banyak dosa di hadapan Allah, nak minta syurga apa dengan Allah? Bila kita tidak ada dosa langsung, semua dosa-dosa kita diampunkan, dosa kita dihapuskan, pada waktu itulah baru tu ya Allah, baru tak malu kita nak minta. Sebab itu tuan-tuan, kita ni Nabi SAW bagi tahu kullu bani Adam khata', tiap-tiap manusia ni semuanya pendosa. Dan orang sebaik-baik pendosa ni adalah orang yang suka minta taubat pada Allah SWT, suka minta keampunan daripada Allah SWT.
Sebab itulah orang yang terbaik adalah orang yang minta ampun. Dan Nabi SAW pun ajar bukan saja setakat minta. Bahkan ada amalan-amalan yang membuatkan Allah ampunkan dosa kita. Antara yang disebutkan tadi. Kalaulah kita sakit, kita terima bahawa sakit tadi adalah ketetapan daripada Allah SWT. Maka Allah akan ampunkan dosa. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka akan fikir lama mereka tak sakit. Mereka akan cakap, Allah tak sayang ke? Kalau kita sakit je, Allah tak sayang kita ke? Kita sakit, Allah tak sayang. Sahabat kata, sahabat pula dia terbalik. Sahabat, kalau dia tak sakit, Allah tak sayang. Pasal apa? Waktu sakit tadi, dalam satu hadis disebutkan seorang yang berniat waktu sakit dia niat. Waktu dia sakit tadi, kalaulah dapat amal macam waktu sihat tu, ya Allah, Allah akan beri pahala dia, niat dia tadi macam orang yang beramal waktu dia tak sakit. Kenapa? Keinginan dia nak buat tadi. Begitu juga waktu orang sakit ni, orang banyak ingat Tuhan. Sebab apa? Dia tak nampak dah kiri kanan boleh buat apa dengan dia. Kan? Kiri kanan tak boleh buat apa dengan dia. Waktu tu dia ingat Allah, Allah. Sakit sikit, Allah, Allah. Jadi banyak kita ingat dengan Allah SWT. Banyak kita tawakal pada Allah. Kita tunggu Allah beri sembuh pada kita. Yang lain tu, ubat-ubatan, doktor dan sebagainya, itu adalah ikhtiar. Dia pun tak boleh menentukan kepada kita, oh ni awak boleh confirm, awak ni tak mati terus. Tak boleh nak confirm. Semua mati hidup di tangan Allah SWT. Sembuh penyakit semua. Nabi Ibrahim kata apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang beri sembuh pada aku. Jadi tuan-tuan demikian adik Allah SWT. Ini hadis yang kita baca, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud tadi, merujuk kepada bahawa Nabi SAW pun sakit, maka Nabi sabar dengan sakitnya. Bahkan Nabi punya sakit 2 kali ganda daripada orang biasa punya sakit. Pun Nabi tetap sabar. Pun Nabi bagi tahu juga, kalaulah seorang Islam tadi terkena musibah, sakit atau duri yang terkena pada dia pun, tetap Allah akan ampunkan dosanya. Jadi tuan-tuan, jangan kita rasa bahawasanya kerunsingan yang Allah beri pada kita, kadang kita fikir anak kita, masalah anak, kan? Allah uji kita, kita kerunsin fikir. Kita jangan, kerunsingan dan fikir kita tadi tak ada apa-apa tak, sebenarnya sebab keampunan dosa. Bahkan bila kita fikir, oh mungkin dulu aku pernah buat gini, sekarang Allah uji dengan anak aku. Pada waktu tu bila Allah uji dengan anak, kita pun doa, ya Allah tolonglah ya Allah, islahkanlah ya Allah anakku ya Allah, islahlah diriku, islahlah keluargaku semua. Makin dekat kita pada Allah SWT, menjadikan Allah pun suka pada kita, Allah akan ampun dosa kita. Nabi SAW bagi tahu dosa yang diampun tadi sebagaimana daun-daun yang berguguran daripada pokok. Masya Allah. Bayangkanlah daun-daun yang berguguran. Kalau kita duduk di tempat negara yang kita tengok musim luruh, pada waktu tu kita akan nampak angin tiup daun-daun semua pada waktu tu. Dan Nabi SAW gambarkan macam dosa tadi luruh macam daun-daun luruh tadi. Hadis yang seterusnya tuan-tuan demikian adik Allah SWT. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu al-Bukhari. Wadhabatu yusab bi fathhi sad wa kasriha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang Allah ingin beri kebaikan pada dia, maka Allah akan beri uji, Allah akan beri musibah sikit pada dia. Dan dalam satu riwayat sebutkan perkataan yusib minhu tu jadi yusab. Yusab maksudnya diberikan musibah. Maksud musibah tadi satu ujian. Yang ujian tadi yang Allah beri pada, tak kiralah ujian tu dalam bentuk sakit ke, ataupun ujian tu dalam bentuk kehilangan sesuatu, ataupun ujian dalam datangnya malapetaka dan sebagainya. Semua bentuk-bentuk tadi nak membuatkan seseorang tadi ingat kepada Allah kembali. Sebab itu orang Islam ni bila tertimpa je sesuatu, maka dia nampak Allah. Dia akan nampak Allah. Dia takkan nampak benda lain. Tapi orang yang bukan Islam, dia lain pula. Bila tertimpanya sesuatu, maka dia akan nampak apa dia? Kesilapan orang ni, kesilapan orang tu, salah orang ni, salah orang tu. Hidup dia sampai dia tengok salah orang dia, seolah-olah diri dia tak pernah ada salah. Bayangkan tuan-tuan demikian SWT. Tapi kalau orang Islam yang sebenar, maka bila tertimpa dia sesuatu, maka dia tahu ini daripada Allah SWT.
Allah nak tegur aku, Allah nak betulkan keadaan aku dan sebagainya, maka pada waktu tu hati akan jadi tenang. Hati akan jadi tenang. Bila hati tenang, maka mudah untuk kita hadapi ujian yang mendatang. Tapi kalau hati bergelora, hati berkecamuk, maka susah kita hadapi ujian yang mendatang. Sebab itu kita kena ingat, kita tengok kenapa orang ni diuji ni. Kita jangan salahkan dia. Setiap orang tadi ada yang Allah SWT uji. Ada orang yang uji, tak semestinya kita nampak orang tu kaya. Allah uji dengan anak kadang. Kadang Allah uji dengan sakit. Hartanya banyak tapi tak boleh guna. Boleh tanya apa nama? Ni jutawan ni. Tahun ni dia lah jutawan pertama kat Malaysia. Boleh tanya berapa banyak pinggan kau makan sehari? Ustaz, saya setengah pinggan. Setengah pinggan pun tak habis juga. Doktor sarankan supaya saya jangan makan benda masin, benda manis, benda masam. Habis nak makan apa? Sebab apa? Makanan tu kalau ada masin, ada manis, ada pedas sikit, ada bau sedap. Ini tak boleh. Yang makanan yang masin pun tak boleh, yang manis pun tak boleh. Kalau masin bimbang darah tinggi. Habis kalau manis bimbang darah, kecil manis. Habis kalau pedas bimbang pendek. Macam-macam kebimbangan ada. Dan sekali apa yang makan? Saya makan yang tawar-tawar je. Jadi apa guna harta yang ada? Nikmat dunia tak dapat dirasa. Sebab itu kita tengok setiap orang ni Allah SWT uji berbagai-bagai. Allah uji berbagai-bagai. Ada yang Allah uji cara ni, ada Allah uji cara ni. Kadang-kadang kita tengok orang miskin, anak ramai, tak ada apa, happy je. Jadi kewangan tak ada apa. Dia hidup kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Boleh tanya dia, macam mana kehidupan? Alhamdulillah. Apa yang ada Allah beri. Macam mana anak-anak pun alhamdulillah. Sifat syukur pun banyak pada dia. Bahkan dalam keadaan dia susah tu boleh tengok, oh kesian, saya tengok kesian jiran dia. Dia tu dah duduk dalam pondok dah. Tengok jiran dia, Allah kesian dia. Saya fikir macam mana nak bantu dia. Kita fikir macam nak bantu dia, dia fikir nak bantu orang lain pula. Apa sifat syukur yang Allah beri pada dia. Sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, orang yang beriman, maka dia akan rasa suatu ujian tadi semua datang daripada Allah. Bila lepas pada Allah, hati dia akan tenang. Bila hati dia tenang, maka Masya Allah, banyak masalah dia akan boleh hadapi. Tapi kalau dia tak boleh terima ujian daripada Allah SWT, hati dia tak tenang, itu ada orang terjun daripada jambatan, ada orang terjun daripada bangunan, ada orang terjun pergi ke sungai, ada orang terjun pergi ke laut. Boleh tanya siapa mereka? Nama macam orang Islam, tapi sedih, akidah Islam dah tak ada dah. Apa tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, kerana dia tak tahu bahawa ujian yang mendatang tu ada. Dia anggap bahasanya tak ada jalan lain dah, melainkan kita nak kena habiskan diri kita ataupun bunuh diri je, tak payah hidup lagi dah, selesai masalah. Sedangkan bila kita tak ada dalam dunia, masalah yang paling besar sekali dalam kubur. Tu lagi masalah tu. Masuk je kita dalam kubur tu, malaikat datang. Baru tanya. Tanya pula tentang iman tu. Kalau dunia kita. Lepas tu pula tanya, contohlah kalau kita bunuh diri lah. Kalau kita, itu bunuh diri. Kalau bunuh orang lagi lah. Bunuh diri satu hal. Dia bertanya, bukankah itu amanah daripada Allah SWT, jasad kamu tu? Kita rasa jasad kita punya. Sedangkan amanah daripada Allah. Sebab itulah bila di akhirat nanti Allah akan tanya, bagaimana kamu guna mata kamu, telinga kamu, tangan kamu, kaki kamu sebagainya. Pasal itu amanah. Kita rasa kita punya, maka kita boleh buat apa saja. Tidak tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, hadis yang seterusnya kita akan dapat tahu, kita akan dapat tahu bagaimanakah salahnya, silapnya orang yang terlibat dengan bunuh diri, ataupun orang yang rasa tak payahlah mati lebih baik. Melainkan ada perkara-perkara yang tertentu dan sebagainya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadakumul maut lidhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah sekali-kali di antara kamu berangan-angan akan kematian disebabkan mudarat yang menimpainya. Jika sekiranya dia terpaksa juga buat, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku ini selagi mana kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku selagi mana mati itu baik untukku. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang musibah datang pada kita. Musibah yang timpa pada kita sehingga kita rasa tak mampu lagi. Maka ada orang di antara kita ambil jalan untuk bunuh diri. Sebenarnya tak betul cara tadi. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah berangan-angan kamu minta supaya mati. Tak ada. Kita hidup dalam dunia ni, kita hidup kena usaha. Sebenarnya yang terbaik adalah apa dia? Kita buat persiapan untuk mati. Bukan untuk kita minta mati. Buat persiapan untuk mati. Mati tadi Allah akan tetap. Semua akan mati. Tak ada orang pun akan hidup lama dalam dunia ni. Tak payah kita minta pun Allah akan. Ajal satu benda yang tak perlu minta. Dia akan datang. Tak minta dia akan datang. Sama ada dia datang umur muda, ataupun umur pertengahan, ataupun umur tua, dia tetap akan datang. Dia tak ada orang. Kita dengar orang yang zalim pun dah mati juga. Orang baik pun dah mati juga. Firaun yang zalim dulu, tak ada dah. Dah meninggal lah. Namrud pun tak ada dah. Semua dah meninggal lah. Abu Jahal pun dah ada dah. Tinggal nama je semua. Hatta orang yang paling baik sekali dalam dunia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah pergi. Apa yang Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi supaya kita ambil pedoman dalam kehidupan kita. Habis orang yang zalim tadi, orang yang jahat tadi, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kezaliman tadi. Siapa nak ikut kezaliman? Rupanya ada orang ikut juga. Ada juga orang ikut. Tak kisah pun nama dipanggil Fir'aun, tak ada masalah. Tak kisah pun nama dipanggil Qarun. Bahkan ramai di antara kita kalau sebut harta, kalau boleh saya nak harta Qarun. Tapi azab macam Qarun saya tak nak. Harta macam Qarun je saya nak. Kenapa azab macam Qarun bahaya? Kena campak atas dia. Habis. Sekali dengan harta pun. Macam tu tak? Kadang-kadang ada orang terlampau bongkak sangat. Tak apa nak panggil Fir'aun pada saya, tak ada masalah, panggil lah. Dia tahu azab yang Allah beri pada Fir'aun macam mana. Tuan-tuan bukan SWT. Jangan. Sebab itu kalau ada satu perkara yang tertimpa pada kita, jangan kita minta untuk mati. Tapi kalau kita dah sampai satu tahap tak boleh sangat, maka Nabi ajar, doalah pada Allah, Ya Allah, kau hidupkanlah aku selagi mana hidup ni baik untuk aku. Ya Allah, kau berilah kehidupan pada aku selagi mana hidup ni baik untuk aku. Tapi Ya Allah, kalaulah kematian tu baik untuk aku, maka kau matikanlah aku. Apa doa dia yang Nabi ajar? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis muttafaqun alaih. Dekat sini ada satu cerita tentang Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita dengar Imam Bukhari ni seorang yang hebat. Hadis ni pun dia yang riwayatkan. Ada dalam kitab muttafaqun alaih merujuk pada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim pun ada, dalam Sahih Bukhari pun ada. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, daripada kecil lagi dia memang orang yang hebat mengaji ilmu. Lahir dia dalam keadaan buta, tapi ibu dia doa pada Allah, Ya Allah sembuhkanlah anak aku, Ya Allah sembuhkanlah anak aku. Satu ketika dia mimpi temu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang dalam mimpi ibu Imam Bukhari. Kemudian dia bagi tahu, Allah SWT sembuhkan mata anak kamu. Mak dia pagi-pagi bangun tengok, betul ke? Mimpi terngiang-ngiang. Dia tengok anak dia dah celak. Allah SWT bagi apa pandangan pada Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian Imam Bukhari ni orang yang daripada kecil lagi Allah pelihara dia. Daripada kecil ingatan yang kuat. Ayahnya pergi kecil-kecil lagi dah pergi dah. Dia anak yatim. Ayah meninggalkan satu harta yang sangat suci murni, supaya harta tadi dapat digunakan untuk agama. Dan ibu tadi gunakan harta tadi untuk membesarkan Imam Bukhari. Sebab itu harta yang bersih, harta yang suci, harta yang halal ni penting untuk tarbiyah anak-anak. Dia akan beri peran bagi apa dia? Islah yang terbaik, pembentukan yang terbaik daripada harta yang betul. Tapi kalau harta tadi penuh dengan harta yang haram dan harta yang syubhah, kita nak anak kita baik,
Ini tak mungkin. Sebab itu orang dulu faham. Ayah Imam Bukhari namanya Ismail. Imam Bukhari nama Muhammad. Muhammad bin Ismail. Jadi Ismail ni, bapa dia pernah belajar dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maknanya pernah jadi anak murid Imam Malik. Jadi bapa ni kalau dah menjadi anak murid muhaddis yang hebat seperti Imam Malik, sudah tentulah dia pakar. Dia tahu dalam haram dan halal. Maka dia usaha daripada harta yang halal, suci lagi murni. Daripada harta yang tinggalkan tu, ibu dia tarbiyah. Imam Bukhari pun belajarlah hadis. Bukan saja di Bukhara, bukan saja di Samarkand. Bahkan Imam Bukhari pergi meninggalkan sampai ke tanah suci Mekah. Imam Bukhari pergi tanah Hijaz, Mekah pergi, Madinah pergi, belajar hadis di sana. Kemudian bukan saja di sana, pergi ke Baghdad. Bukan saja di Baghdad, di Syam, Iraq, semua dia pergi. Dipendekkan cerita, pernah satu ketika orang terkenal, memang orang akui bahawasanya Imam Bukhari ni orang yang hebat. Kalau hadis ni orang putar balik, kan? Terbalikkan sanad dia, terbalikkan matan dia, dia boleh betulkan balik sanad dan matan tadi. Nama-nama perawi itu tunggang terbalikkan, dia boleh betulkan. Tak, ini tok guru, ni anak murid. Ni, dia betulkan balik sampai Nabi. Pernah satu ketika orang Baghdad, dia tahu Imam Bukhari datang Baghdad. Maka dia pun susun satu program. Dia kata, oh, kita dengar orang ni hebat, dari segi ingatan. Mari kita cuba dia. Imam Bukhari daripada Haramain nak datang ke Baghdad. Sampai kat Baghdad, sebelum tu dia orang dah aturkan 10 orang ulama. 10 orang ulama yang pakar juga bab hadis. 10 orang. Seorang ni bawa 10 hadis. Maknanya kalau 10 orang ada 100 hadis. Hadis yang macam mana nak kena bawa? Iaitu hadis kalau boleh tukar tunggang terbalikkan hadis tadi. Dari segi sanad dan juga matan dia, tunggang terbalik dua. Kemudian kat situ ajukan pada Imam Bukhari nak tengok dia betul macam mana. Apa yang berlaku tuan-tuan SWT, Imam Bukhari sampai dekat Baghdad, maka dia orang mulalah sesi ujian tadi. Seorang ni persembahkan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, sampai 10 hadis. Imam Bukhari kata, aku tak tahu. Pergi pada orang yang kedua, orang tu pun sama juga, hadis pertama, hadis kedua. Dia kata, kamu tahu hadis ni? Aku tak tahu. Bawa pula ketiga, keempat, cukup 10 orang, cukup 100 hadis. Imam Bukhari kata, aku tak tahu hadis yang kamu sebut. Dia kata, habis apa yang kamu tahu? Aku tahu hadis ni macam ni. Hadis yang pertama, orang yang pertama tadi, hadis ni macam ni. Daripada sanad dia macam ni. Daripada matan macam ni. Inilah hadis yang betul. Hadis yang kedua dia betulkan balik. Daripada sanad macam ni, matan dia pun macam ni. 10 dah betulkan. Orang yang kedua dia betulkan dari segi sanad dengan matan. Sampai 100 hadis. Orang pun terbeliak tengok. Ini kehebatan Imam Bukhari yang Allah SWT beri pada dia. Pun orang yang macam ni satu ketika Allah SWT uji. Mana? Situ Imam Bukhari pernah belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada satu masalah. Masalah apa? Dipanggil masalah khalqul Quran. Mu'tazilah terlampau kuat sangat. Dia mengatakan antara akidah yang dibawa iaitu dia kata Al-Quran itu makhluk. Sedangkan akidah kita Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ni kalamullah, dia qadim. Al-Quran kalamullah, dia qadim. Dia bukan hadis. Kata Mu'tazilah, dia kata Al-Quran itu hadis. Maknanya benda yang baru. Tak, dia kata tak, Al-Quran itu. Jadi timbul dekat situ. Antaranya Imam Ahmad pertahankan, Imam Bukhari pertahankan. Sebelum tu Imam Syafi'i pun pertahankan. Kebanyakan ulama-ulama yang pertahankan banyak masuk ke dalam penjara. Tapi tetap dipertahankan. Imam Bukhari pertahankan. Dia kata Al-Quran kalamullah. Tapi masalahnya ada sampai pengikut Hambali sampai satu tahap dia nak sucikan Al-Quran tadi sehingga dia kata Al-Quran itu adalah qadim. Kemudian surat lembaran dia pun qadim. Yang keluar daripada mulut kita pun qadim. Semua qadim. Dekat sini Imam Bukhari tak puas hati. Imam Bukhari kata tak, Al-Quran tu yang qadim. Al-Quran tu qadim. Adapun bila duduk dalam masah macam kita ni, duduk lembaran, ini hadis. Ini hadis. Suara yang kita kata, suara kita tu hadis, suara kita. Al-Quran tu asalnya qadim.
Maknanya kalau kamu terlampau nak jaga tu, janganlah kamu fanatik sangat sehingga terkeluar, sehingga kamu qadimkan semua ni. Tak boleh macam tu. Imam Bukhari tegur. Bila Imam Bukhari tegur, dia orang marah. Bila dia orang marah, Imam Bukhari dihalau daripada sedih Imam Bukhari. Bila dihalau tu. Kemudian Imam Bukhari balik ke negara dia. Baliklah ke Bukhara. Sampai di Bukhara, ramai orang sana pula nak kenakan dia pula. Bukhara. Ada satu masalah. Masalah apa dia? Masalah saja je. Kadang-kadang orang ni, dia tanya masalah. Contoh dia tanya masalah kita. Bukan dia nak tahu masalah tadi. Saja dia nak kenakan kita. Ada jenis orang macam tu. Dia timbulkan soalan untuk kenakan orang. Dia bukan timbulkan soalan untuk dia tahu. Imam Bukhari dah daripada Baghdad dalam keadaan sedih dia halau. Aku mentahkan akidah yang betul. Tapi dia orang kata, dia orang tak terima aku. Tak boleh, Imam Bukhari tinggalkan. Pergi kat Bukhara. Sampai Bukhara, orang sana pula. Dia saja timbulkan soalan. Soalan dia kata, Wahai Muhammad, kamu cuba beritahu satu masalah. Kalau seorang ni, dua orang budak daripada ibu bapa yang lain, dua orang bayi daripada ibu bapa yang lain, minum daripada susu kambing yang sama. Apa hukum dia? Sabit saudara susu ataupun tidak? Imam Bukhari kata sabit. Sedangkan masalah tu daripada susu kambing, bukan daripada susu ibu yang sama. Datanglah seorang ulama besar daripada mazhab Hanafi bagi tahu, wahai Muhammad, kamu bukan layak, kamu bukan ahli dalam masalah fiqh. Jangan kamu cakap bab ni. Kamu main cakap bab hadis je. Kenapa orang nak kenakan kamu? Waktu tu disebabkan fatwa yang diberi kat sini, orang halau dia. Halau. Kenapa? Bukan semua muhaddis ni tahap dia faqih. Bukan. Kenapa? Itu masalah faqih dia mengkaji. Sebab itu kan, orang minum daripada susu ibu yang sama, ia sabit saudara susu. Tapi daripada susu binatang yang sama, tidak. Imam Bukhari dah terkeluar satu fatwa itu, membuatkan dia dihalau kat situ. Kemudian dia pergi pula daripada Bukhara, pergi ke satu tempat. Nak pergi, perjalanan pergi Samarkand. Ini tanya orang kena, orang saja nak kenakan dia. Sampai pula di satu tempat nama Khartang. Dekat situlah dia duduk. Kenapa? Kat situ ada saudara mara dia. Dalam perjalanan nak pergi ke Samarkand, ada juga, sebelum dia pergi ke Samarkand, ada seorang amir ketua dekat Bukhara tadi. Dia minta, wahai Bukhari, wahai Muhammad, kalau boleh kamu ajarlah anak aku. Kamu datang tempatku, kamu ajar anak aku. Imam Bukhari kata, ilmu ni satu benda yang mulia. Siapa yang berhajat pada ilmu? Aku ke ataupun anak kamu? Bila anak kamu berhajat, kamu hantarlah anak kamu belajar. Kenapa kamu nak hina, kamu nak jatuhkan kehinaan supaya hadis ni pergi berjumpa dengan kamu? Kamu nak belajar hadis. Maka orang tu beritahu, tak apa ketua. Amir ni pun beritahu, tak apa. Amir ni satu gubernur, seorang gubernur. Dia tak apa, aku bawa. Dua orang anak dia dibawa berjumpa dengan Imam Bukhari supaya dia ajar hadis. Imam Bukhari pun okey. Cuma daripada Amir tadi dia bagi tahu dengan satu syarat, iaitu aku tak nak orang lain belajar sekali dengan anak aku. Aku nak anak aku saja belajar. Imam Bukhari kata ilmu untuk umum, bukan untuk khusus. Ilmu untuk umum, bukan untuk khusus. Kalau aku nak ajar kamu saja, tak boleh ajar orang lain, maka aku tak nak ajar. Kat sini dia dimarah. Dan sekali dia diusir daripada Bukhara tadi. Pergilah dia dalam perjalanan ke Samarkand, bawa diri. Hari-hari last kita nak cerita tentang kesedihan. Hari-hari last keluar dia daripada Bukhara dan perjalanan nak pergi ke Samarkand. Sampai di satu tempat nama Khartang. Kat situ ada saudara mara singgah dekat situ. Sampai pula Khartang, dia nak pergi ke Samarkand. Orang bagi tahu Samarkand tak boleh terima kamu. Pula dah sedih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai dia kata, dia rasa dunia ni jadi sempit sangat. Dunia ni jadi sempit. Sehingga dia doa pada Allah, ya Allah, dunia telah menjadi sempit bagi aku. Maka aku dah tak ada tempat dah. Ya Allah, jika baik kau ambillah aku. Doa. Kita dengar kisah Sahih Bukhari, sahih yang sampai orang sekarang orang timur, dan tidak ada kitab yang paling sahih, hadis yang paling sahih sifat Al-Quran melainkan Bukhari. Tapi kita tak tahu ujian yang dia hadapi sehingga akhir hayat dia mati, Allah SWT ambil dia dalam keadaan dia sedih. Dia nak pergi
Ya, nak mempertahankan benda yang hak bukan senang. Kadang-kadang keliling ni dia percaya dengan benda-benda yang batil. Yang orang hak ni cakap, dia tak mau dengar. Sampailah sekali apa yang dia boleh buat. Dia mengadu, rayu pada Allah SWT. Sehingga pada waktu tu orang seolah-olah macam boykot dia, orang ketepikan dia. Tapi Allah nak buktikan dia ni orang yang Allah SWT muliakan, maka kitab dia sampai sekarang dipakai. Bahkan hadis yang ada Sahih Bukhari, dengar je Sahih Bukhari, orang tu kata. Dengar je Bukhari, hadis ni riwayat Bukhari. Orang tu kata hadis sahih. Tak payah petikai kan. Tapi macam mana perjalanan yang dilalui. Sehingga dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jika mati ni baik, kena tak dengan hadis? Iaitu kena tadi. Yang Nabi SAW ajar pada kita. Kalau kamu tak tahan sekat dengan satu-satu musibah, maka jangan kamu minta mati tadi. Tapi kamu minta macam mana? Ya Allah, kamu doa pada ya Allah, jika kebaikan ini baik untuk aku, hidupkanlah aku. Ya Allah, jika mati itu baik untuk aku, maka matikanlah aku. Ini bagi orang yang tak tahan sangat. Nabi tak suruh kita, kalau kita tak sampai ke, tak tahan sangat dengan satu ujian musibah tadi, tak apa kamu bunuh diri. Tak ada, ini bukan cara kita. Sebab apa, selagi mana kita hidup dekat dalam dunia, setiap orang tu akan ada ujian dan musibah dia. Tambah lagi kita tengok, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman apabila tertimpa musibah, maka terus dia ingat Allah SWT. Kita ni milik Allah, dan kita akan kembali pada Allah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, ini satu doa untuk orang mati, Ustaz. Tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satu perkataan yang digunakan untuk orang yang tertimpa musibah. Habis untuk orang mati satu musibah. Habis orang yang hidup pun kena juga musibah dia. Jadi orang yang beriman, dia akan ingat bila terkena je apa musibah, maka dia akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah SWT, boleh kita amalkan doa. Tambah lagi zaman sekarang ni zaman orang penuh. Sekarang ni, hari ni, orang bukan kisah sangat dengan sakit, orang kisah dengan kehidupan. Runsing orang berada dalam keadaan sedih. Orang berada dalam keadaan risau. Fikir. Otak ni fikir. Kadang tekanan dan sebagainya. Cuma hadis ni dapat menghiburkan kita. Nabi SAW bagi tahu, kalaulah ada kerunsingan, ataupun ada kerisauan, ataupun ada kesedihan, kesakitan, dengan bimbang, itulah sebab pengampunan dosa. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya rasa sampai sini dulu muzakarah kita daripada hadis, daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita muzakarahkan di antara waktu Maghrib dan Isyak. Dan hari ini alhamdulillah, hari ini merupakan 10 Muharram. Antaranya sunat puasa. Saya percaya dia akan, di kalangan tuan-tuan pun ramai yang puasa pada hari ini untuk sambut sunnah Nabi SAW. Kenapa Nabi pernah buat. Bahkan sebelum datangnya Ramadan, maka inilah puasa yang wajib bagi orang Islam dulu. Selepas datangnya Ramadan, puasa 10 Muharram jadi sunat. Cuma 10 Muharram bukan saja orang Islam puasa, orang Yahudi pun puasa juga. Nabi SAW nasihatkan pada kita supaya kita jangan ikut cara orang Yahudi. Apa dia? Iaitu kalau puasa 10 Muharram, puasalah awal dia. Dan Nabi SAW bagi tahu, kalaulah aku hidup tahun depan, aku akan puasa pada hari yang ke-9 juga. Pada pukul hari 9 kita puasa, hari 10 pun puasa. Kalau orang tak sempat puasa hari 9, hari 10 dia puasa, dengan hari 11 puasa. Kenapa tak nak tasyabuh dengan Yahudi? Jadi orang kata, ni macam sunnah Nabi SAW adalah berlainan dengan kehidupan Yahudi dan Nasara. Walaupun kita tengok apa dia? Tak ada pun Nabi sebut sebiji. Pernah satu ketika sahabat Ansar dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ni dia tak bagi kita ni kalau nak bersama ni mengikut cara belakang. Maknanya mengikut belakang, pergi dekat depan, bukan pergi belakang. Orang tua fahamlah. Tak bagi. Iaitu masuk ke depan juga, tapi main daripada belakang. Kenapa orang Yahudi bagi tahu akan keluar anak mata juling? Dia percaya gitu. Jadi orang Ansar tengok macam ni, bagi tahu pada Nabi. Bagi tahu tak ada.
ayat Al-Quran turun, nisa'ul lakum harthul lakum. Perempuan kamu ni macam apa? Macam tanaman kamu. Dekat mana kamu datang, tak ada masalah. Cuma jangan main kat belakang. Kerana Nabi SAW pernah tegur orang yang belakang, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi SAW. Jadi bila sampai berita daripada orang Yahudi kata, kenapa Muhammad ni tak habis-habis khilaf dengan kita kerja dia. Tak habis-habis khilaf dengan kita. Nak bagi tahu kenapa apa? Bukan khilaf dengan kamu. Apa yang kamu buat tadi khilaf dengan kehendak Allah. Jadi takkan Nabi nak ikut. Sebab itu seolah-olahnya ulama telah menetapkan satu perkara yang khilaf dengan Yahudi dan Nasara, itulah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau satu perkara tadi kena dengan Yahudi dan Nasara, tunggulah kita masuk lubang biawak. Berapa lubang kita nak masuk. Dulu dah masuk, sekarang masuk, akan datang masuk lagi lubang. Nabi SAW dah bagi tahu dah. Sebab itu tuan-tuan, panduan Nabi ni panduan yang betul, bukan panduan yang tak betul. Walaupun panduan pemimpin zaman sekarang ataupun pemuda orang cerdik pandai zaman sekarang khilaf. Dia kata tak ada, kita ikut cara tu kita selamat, kita cari ikut cara itu kita dapat kemodenan dan sebagainya. Sehingga pada waktu tu harga diri pun dah tak ada pada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan demikian asman ta'ala, Nabi pernah beritahu pada sahabat, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kamu satu hari nanti kamu akan ikut cara orang-orang yang sebelum kamu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Adakah mereka ni ahli kitab ni? Merujuk pada Yahudi dan Nasara. Nabi SAW bagi tahu, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya Allah. Jadi tuan-tuan demikian asman ta'ala, sebab itu kita selalu kena dengar hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Dengan Nabi, hadis Nabi SAW ni, dia akan lembutkan hati kita. Terutama sekali bahagian nasihat-nasihat ni. Banyak nasihat-nasihat Nabi SAW dalam ketika kita nak lalui kehidupan ni. Yang berkaitan masalah hukum aqaid ataupun hukum masail dan sebagainya, tadi ulama akan bicarakan. Tapi berkaitan dengan nasihat tentang kelebihan, semua orang boleh dengar, semua orang boleh baca. Tadilah, itulah salah satunya cara untuk rawat hati-hati kita, untuk rawat betulkan balik kehidupan kita. Betul ulama kata, untuk dengar hadis-hadis berkaitan dengan fadilat ni perlu tiap-tiap hari kita kena dengar. Baru akan dibentuk, dapat dibentuk hati kita, dapat dibentuk kehidupan kita. Berkaitan dengan masail ni tak boleh nak dibahas setiap hari. Masail ni bahas setiap hari, hati akan jadi keras. Hati akan jadi keras. Kita akan buka satu masalah sikit, kita akan nampak rosak-rosak orang. Tapi bahagian kelebihan ni dia akan betulkan hati. Sebab itu bahagian masail dibahas oleh ulama. Orang datang kepada ulama, dia tanya, Ustaz, macam ni boleh buat ke tak boleh buat? Itu dia. Kan? Tapi kalau dia pergi pada terperinci-perinci, detail sehingga dia akan nampak semua orang tak betul, dia saja betul. Ini yang kita bimbang. Sebab itu tuan-tuan dan mudah-mudahan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia buat kitab Riyadhus Salihin, kumpulkan hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin ni, tujuan dia supaya kita yang dapat tengok hadis berkaitan dengan orang yang saleh, dan kita akan dapat ambil contoh daripada hadis, bawa masuk ke dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan lalui kehidupan kita berdasarkan atas dasar orang yang saleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita mudzakarahkan di antara maghrib dan isyak ni, Allah SWT terima saya dan tuan-tuan, dan jadikan sebab ini keselamatan kita di akhirat nanti, dan kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Apa yang kita dengar, semoga kita dapat ambil iktibar amal sampai insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.